lah. Kalau ikut majoriti ulama Syafi'i kata kita mesti ikut pendapat Imam Syafi'i yang baru, melainkan setengah-setengah keadaan saja kita ikut yang lama, terutama jika diputuskan yang lama tu lebih standard. Mana tak boleh ambil yang lama lah. Itu yang diputuskan oleh majoriti, termasuk yang dinaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Tapi ada segelintir ulama kata bila ulama tu ada dua pendapat boleh ambil dua-dua, terutama untuk orang awam. Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam dalam Qawaid Ahkam dinukilkan juga oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain. Antara ulama yang membenarkan kita beramal dengan mana-mana mazhab imam, mana-mana pendapat imam jika dia ada dua pendapat. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Majoriti kata tak boleh ambil qaul qadim, kena ambil qaul jadid, kena ambil latest fatwa lah. Tapi Izzuddin dan juga Al-Imam Al-Mashudi, dia ni ulama terawal kurun 400 Hijriah macam tu, dan dia termasuk dalam Ashabul Wujuh, ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang terawal. Dia pun sama dengan Izzuddin Ibn Abdis Salam, dia kata boleh mengambil mana-mana fatwa untuk orang awam lah, yang mana bersesuaian baginya. Pasal orang awam ni kan tak boleh cek dalil, tak boleh nak bahas, jadi kita boleh yang mana yang bersesuaian baginya boleh. Tapi majoriti kata kena ambil yang baru lah, kerana yang baru tu telah diperbaharui. Of course lah kena ambil yang sudah diperbaharui. Baik. Jadi ada setengah mualak dia tak masuk. Saya tak masuklah sini. Pasal lebih kepada mazhab Syafi'i kot, tak masuk. Baik. Kemudian ada sunat wudu. Sunanul wudu. Sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudu ni mana benda tak wajib lah. Sunnah dari sudut ulama-ulama fiqh, sunnah di sisi al-fuqaha ialah benda yang tidak wajib. At-tariqatul masluka fid din min ghairi iftiradin wala wujub. Apa-apa sahaja yang diamalkan dalam agama yang tidak fardu dan tidak wajib. Itu pentakrifan sunnah di sisi para fuqaha. Mana benda yang disuruh tapi tak wajib dan tak fardu, sunnah lah kan. Dulu saya dah pernah bahas konteks-konteks sunnah yang ada. Ada konteks yang luas, ada konteks yang sempit. Dalam fiqh ni dia sunnah lebih mengkhusus kepada perkara yang disuruh tapi tidak wajib. Dia tak sama dengan sunnah dalam konteks syarak yang luas. Di mana semua yang datang daripada Rasulullah adalah sunnah. Baik. Jadi sunat wudu ada banyak lah. Saya tak tahu saya tulis berapa tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 betul tak? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sebenarnya mungkin banyak daripada itu. Mungkinlah, Allah Ta'ala alam. Saya masuk yang penting-penting saja. Dalam matan tersohor mazhab Syafi'i, matan Abi Syuja', dia nukilkan 10 sahaja. Yang paling asas lah. Kemudian bila Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni menghuraikan matan berkenaan dalam bukunya Kifayatul Akhyar, dia memanjangkan lagi sampai berbelas-belas. Saya ingat tak kurang daripada hampir 20 lah saya ingat. Dan dia membahagi-bahagikan kepada sunat wuduk yang ab'ad dan sunat wuduk yang hayat. Yang ab'ad ni ialah yang dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hayat ni benda-benda yang kecil-kecil yang kadang-kadang datang daripada qiyas. Yang diistimbakkan daripada hadis-hadis yang am. Umpama sunat hayat ni kita berwuduk sendiri, bukan orang tolong wudukkan kita atau tolong tuang air untuk kita, itu sunat hayat. Berdiri ataupun berwuduk di tempat yang tinggi sehingga tidak ada air yang terpercik, itu sunat hayat. Pasal kalau nak cari nas in spesifik tak ada lah, tapi dia lebih kepada adab wuduk, maka ulama memasukkan dalam sunat hayat. Mana sunat hak kecil-kecil betul lah, yang hampir tidak dipandang lah, tapi dia masih dalam konteks yang digalakkan. Menghadap ke arah kiblat ketika berwuduk, sunat hayat, dia bukan ab'ad. Pasal tidak ada hadis yang menyuruh kita berwuduk hadap kiblat, tak ada. Habis itu dia daripada nas-nas yang am. Bila kita buat ibadah, dikiaskan di atas mayang, digalakkan kita menghadap kiblat. Khairul majalis istiqbalul kiblah, antaranya hadis Al-Hakim daripada Ibni Abbas, sebaik-baik majlis ialah menghadap ke arah kiblat. Jadi dia guna pakai yang itu. Jadi dia memasukkan sunnah-sunnah yang hak ni, mana sunnah yang kecil-kecil kan.
Yang kita digalakkan juga selagi mana tidak takalluf, mana tak kata apa, tak menyusah-nyusahkan lah. Kalau paip kita tu dah tak menghadap ke arah kiblat, kita tak payahlah susah-susah nak hadap kiblat. Tapi kalau boleh hadap kiblat, that is the best. Itulah maksud dia. Jadi banyaklah bila dia mencerai-ceraikan begitu, mengkategori-kategori secara berkenaan, jadi banyaklah. Sunanul wudu mungkin berbeza-beza mengikut satu buku pada satu buku yang lain. Tapi dia ada yang paling basic, yang paling prinsipal, yang mana ada nas yang jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira yang begitu, saya ingat berbelah-belah saja, tidak banyak. Kemudian ada syarat sah wudu. Sebahagian buku dia mendahulukan syarat sah wudu berbanding yang fardu dan berbanding yang sunnah. Tapi saya mengkemudiankan. Saya pun tak tahu pasal apa. Ikut suka hati saya ya kot. Kemudian makruhatul wudu. Makruh wudu. Kalau satu makruh kita panggil makruh. Kalau banyak kita panggil makruhat al-wudu. Makruh wudu. Makruh wudu ni benda yang tidak digalakkan semasa berwudu. Tidaklah haram, tetapi dimakruhkan dan mengurangkan keberkatan wudu kita. Dan saya kira tak banyak buku fiqh yang membabkan makruh wudu, melainkan dia sebut secara sepintas lalu saja. Sebab makruh wudu ni tidak banyak. Hak paling asasnya ialah bila kita tak buat sunat, makruh lah. Itu paling asas. Tapi ada perkara-perkara lain yang peringatlah oleh Rasulullah SAW, maka dia dijadikan perkara yang makruh. Umpamanya Nabi bukan larang, Nabi tegur sahabat, umpama dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Jabir, di mana beliau berwuduk dengan air. Beliau tanya Nabi, berwuduk ni dia berwuduk lebih kan? Nabi pun kata tak boleh wuduk lebih. Nabi kata wuduk pun kira bazir juga ke? Nabi kata bazir walau an tatawadda ala nahrin jarin, walaupun kamu berwuduk di tengah sungai yang mengalir. Dikira tak boleh lebih juga ya. Kemudian sifat wuduk lah saya masuk ujung tu. Sifatul wuduk tu nukilan hak sebelum ni juga, cuma saya susun lah. Baik. Ini bab yang penting dalam wuduk. Cuma dalam buku-buku fiqh biasalah, sebelum dia nak masuk satu bab, pertama dia mentakrif dan dia mendefinisikan dulu apa maksud bab berkenaan. Babul wuduk. Secara takrifnya wuduk ni ada dua pentakrifan. Sebagaimana biasa, pertama takrif dalam ataupun dari sudut bahasa lah ya. Takrif sudut bahasa wuduk ni daripada perkataan al-wada'ah. Al-wada'ah ni makna nadharatul wash, makna wajah yang berseri-seri. Wuduk ni makna cahaya, seri ya. Dan orang Arab bila wajah seseorang itu bercahaya dipanggil wadu al-wash ataupun wadi al-wash. Wajah dia wadi. Wadi ni makna bercahaya. Dan cahaya wajah ni sebenarnya dia bukan tanda kepada keimanan ataupun tidak. Tak adalah kata kalau muka bercahaya, oh ni beriman ni, orang soleh ni, tak ada. Dan kalau kita lihat dalam sejarah dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, Abu Lahab pun muka dia bercahaya, sehingga ada sahabat panggil wadu al-wash, wadi al-wash. Abu Lahab ni muka dia bercahaya, cuma dia ni ahwal, dia ni mata dia juling sikit ya. Kalau nak kira muka bercahaya, orang soleh, Abu Lahab orang soleh kata Rabi' bin Abbad Ad-Daili dalam Musnad Ahmad, dia kata Abu Lahab ni wadi'ul wash. Ra'aitu Nabi basara aini fi suqi zil majas yaqulu linnas ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu fama ra'aitu ahadan yaqulu wa huwa la yaskut ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wa inna wara'ahu rajulun ahwal wadi al-wash. Katanya dia kata aku lihat satu hari Nabi berada di pasar nama dia Zul Majas. Di Mekah ni ada banyak pasar. Ada Suk Ukas, ada Suk Majas, ada Suk macam-macam lagi ya. Di Madinah pun sama ya. Ada pasar yang kita sebut sebagai suk. Suk ni pasar lah, kedai lah. Pekan lah, kita kata pekan ya.
Bila Nabi diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatlah kepada saudara-saudaramu yang dekat. Mana Nabi mula berdakwah secara terang-terangan. Antara yang Nabi buat, selain Nabi memanjat Bukit Safa, Nabi juga pergi ke pasar-pasar. Buat open dakwah. Kan? Susah juga open dakwah ni tuan-tuan. Saya dulu ikut Al-Hidayah, yang Ustaz Taufik punya tu, mu'alaf tu kan. Sekarang kan dia tak pernah dengar Al-Hidayah. Kan dia buat open dakwah kan. Saya under PPD dulu, pernah join. Kita orang buat dia bagi-bagilah. Kau pergi street, kau pergi sini, kau pergi sini, ni pergi Sogok ni, macam-macam dia bagi lah, 5 orang. Saya kena pergi kat Tasik Titi Wangsa. Jumpa non-Muslim, tanya 5 question. Do you know Allah? Do you know Muhammad? Do you know Quran? How do you see Islam? Lepas tu satu soalan lagi, apa dia? Minta pendapat kot, macam tu lah ya. Mostly bila kita tanya, do you know Allah? Yes, Allah is God. Allah is one God. Banyak non-Muslim kata one God. Allah is the only God. Banyak orang Cina, orang India, dia kata Allah is the only God. Allah ialah Tuhan yang satu. Kan? Do you know Muhammad? Yes, I know Muhammad. Bismillah. Dah ada kopi, nak kena minum lah. Do you know Muhammad? Yes, the prophet of Muslimin, orang Islam. The prophet of Muslim. Do you know Quran? Yes, the book of Muslim. Boleh jawab. Tapi kalau dia jawab macam tu, betul, kita tak betul. Tapi dia kata, do you know Allah? Yes, God of Muslim. No. God of people. Kita kena betul kan? Kalau dia kata Allah ni Tuhan orang Islam, kena betul lalu. Kita diajar macam tu lah. Bila kata God, do you know Allah? Yes, Allah is God of Muslim. Kena tegur lalu. Allah is our God. Your God and my God. Kenapa betul lalu? Dia tak marah orang non-Muslim ni. Tak ada dia marahnya kan? Dia pun kata Nabi pergi ke Suk Zilmajaz. Apa Nabi buat? Nabi berkata, ya ayuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, berkatalah la ilaha illallah, nescaya kamu akan berjaya. Nabi kata macam tu. Famara itu ahadan wa yaqulu wa huwa la yaskut. Aku tak lihat seseorang yang dia bercakap tak berhenti-henti. Mana duk cakap la ilallah, la ilallah, la ilallah kan? Kalau kita lihat hadis Munib Al-Azdi juga dalam Musnad Ahmad, dia ada beza sikit lah. Minhum man tafala ala wajhihi, minhum man sabbahu hatta tasafan nahar, minhum man hatha alaihi turab. Bila Nabi kata macam tu, ada orang yang mencerca Nabi, ada orang yang baling pasir kepada Nabi, ada orang yang ludah ke muka Nabi. Dia ada riwayat yang beza sikit. Tapi Abbad ni dia kata macam tu lah. Kemudian dia kata datang seorang lelaki, dia ni ahwal wadhi al-wash, dia tak kenal Abu Lahab. Datang seorang lelaki, dia kata mukanya bercahaya, cuma mata dia juling. Yaqulu innahu sabi kazib, innahu sabi kazib, dia kata. Lelaki ni kata mu jangan percaya, orang ni pendusta dan orang ni sabi. Sabi ni banyak maksud. Salah satunya orang yang bawa ajaran baru lah. Hatta Umar Al-Khattab pada peringkat awal, walaupun hadis tu dhaif lah ya. Tapi kisah tu benar, cuma hadis tu secara terperinci dia dhaif. Itu hadis diriwayatkan oleh Nu'aim bin Abdullah dalam At-Tabaqah Ibnu Sa'ad dan ramai lagi. Juga dalam Musnad Ahmad. Sama juga. Umar Al-Khattab peringkat awal pun dia kata Nabi Sabi. Sabi ni makna orang yang bawa ajaran baru lah. Sabi ni banyak maksud. Tok Bomoh Sabi juga. Orang yang sembah bintang Sabi juga. Macam-macam lah makna Sabi ni. Dan salah satu juga orang yang bawa agama yang tidak dikenali pada waktu itu. Ialah agama masa waktu itu ada agama sembah berhala. Dia tak ajak orang sembah berhala. Agama pada waktu itu ada agama Yahudi, dia bukan Yahudi. Orang ada agama pada waktu itu agama Kristian, dia bukan ajak kepada sembah Nabi Isa. Jadi pelik lah Sabi, pelik, bawa agama pelik. Umar kata pada Nabi peringkat awal dululah kan, tapi at the end dia masuk Islam lah waktu itu. Jadi sama juga dengan Rabi'ah bin Abbad, dia pun kata ada seorang lelaki, dia kata kat Nabi kazib sabi, kazib sabi. Ni orang pendusta, ni orang sabi, bawa ajaran tak apa-apa, dia kata kat Nabi lah.
Kan? Kan? Pasal tak sama dengan orang masa tu kan. Dan dia ni wajah bercahaya. Aku tak kenal siapa. Aku pun tanya, mahadzar rajul, siapa ni? Orang pun kata, qalu Muhammad. Inilah Muhammad. Wa man hadzal ladzi yukadzibuhu? Lelaki hok duk kata dia dusta, dia ni duk bawa ajaran baru apa gitu gini ni siapa pula? Ammuhu Abu Lahab. Bapa saudara dia Abu Lahab. Sama jugalah kita kadang-kadang bukan bawa ajaran baru tapi dia pun kata ajaran baru ya tak? Sobit jugalah tu. Sobit ya. Tapi nak balik pada yang tadi, mana wadi al-wash. Abu Lahab pun muka bercahaya juga kan. Kadang-kadang orang kita ni ada juga dia kata nak cam orang bukan Islam, tak bukan Islam tengok muka. Kalau muka berseri tu orang Islam lah tu, tak juga kan. Kita pergi kedai mamak mana kan, dia kata nak cam orang kedai mamak tu Muslim tak Muslim yang serve kita tu tengok muka dia. Kalau bercahaya Islam lah tu, tak juga. Buat kaedah macam tu senang. Nak tahu dia Muslim tak Muslim, tanya. Tahu lah dia Muslim tak Muslim. Baik. Kat mana tadi ya? Mana al-wudu minal wada'ah. Mana bercahaya ya. Cahayalah secara bahasa. Dan mungkin ada lagi definisi-definisi yang lain. Allah Ta'ala alam. Kemudian wudu dan sudut syarak pun sama juga. Ulama ada berbagai-bagai definisi lah. Ada kalanya menulis ghuslu a'dha'il ghuslul a'dha' makhsusah, ghuslu al-a'dha'il makhsusah bi syurut makhsusah. Ada sebahagian scholars yang takrifkan begitu. Membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu definisi yang paling simple dan paling brief lah yang saya lihat. Ada juga yang kata at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah bi ghuslil wash wal yadain wa mashir ra's war rijlain. Beribadah kepada Allah dengan membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, membasuh kepala, menyapu kepala dan membasuh kaki ma'asyurut dengan syarat-syarat tertentu. Dan mungkin ada lagi definisi yang lain, yang mana definisi ini secara syarak merujuk kepada anggota-anggota yang wajib dibasuh. Dan asasnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kita belajar fiqh ni, ayat-ayat penting ibadah ni kita nak kena tahu. Kalau wudu, ayat mana ayat yang paling penting sekali dalam hal wudu? Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai habislah. Wa in kuntum marda wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'atu min al-ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa arjulikum min. Nah, itu asas kepada wudu. Di mana kata Allah, wahai orang yang beriman, bila kamu berdiri untuk solat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu hingga ke sikumu, sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu. Basuhlah kaki-kakimu basuhlah kedua tanganmu hingga ke siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kaki-kakimu sehingga buku lali. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjunub maka mandilah, yakni mandi wajib. Bila berjunub Allah Taala suruh mandi wajib. Itu di sisi majoriti. Bila kita mandi wajib tak perlu wuduk lagi. Mandi wajib saja sudah terangkat hadas yang besar, bermakna hadas yang kecil terangkat sama sekali. Sementara Allah Ta'ala tak suruh wuduk bila kita berjunub. Allah Ta'ala suruh mandi saja. Dan itu pendapat majoriti. Tapi sebaik-baiknya before kita mandi, wuduk dululah. Kan kita belajar cara-cara mandi wajib kan, wuduk dulu. Kan? Betul tak? Mula basuh tangan, lepas tu basuh kemaluan, lepas tu berwuduk secara sempurna, ataupun kita tinggalkan kaki. Kemudian kita basuh kepala sela-sela, kemudian kita basuh seluruh badan sebanyak 3 kali. At the end kita basuh kaki. Itu sifat wuduk kan, sebaik-baik macam itulah. Tapi kalau kita tak wuduk lah, kita mandi saja, as long as kita tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk semasa kita mandi, maka ada wuduk lah kita.
Pasal ibadah ni ada benda yang paling simple, kira mudah lah. Tapi kalau kita nak kira hak sunat, hak adab, hak macam-macam, dia jadi banyak lah. Kan? Macam semayang juga. Semayang ni kalau kita buat hak betul-betul basic, tuan-tuan, kejap je. Hak betul-betul basic. Hak Nabi ajar sahabat, semayang hak basic sungguh. Kan? Nabi ajar pada Rifa'ah bin Rafi' dalam sunnah Abi Dawud, basic semayang. Simple. Nabi ajar hadis Abi Hurairah Rasul Bukhari Muslim, al-musi fi salah. Mana ajar tasbih, mana ajar baca zikir-zikir apa gitu. Ini tak ada, betul-betul hak basic. Sebab itu Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-Buaiti, dia sebut semayang ni senang saja. Wa aqallu ma yuzi minas salah an tukabbir summa taqra bil Fatihah bi Fatihatil kitab. Summa tarka wa tatma'in, summa ta'tadil wa tatma'in, summa tasjud wa tatma'in, summa tarfa' minas sujud wa tatma'in, summa tasjud marratan saniyah wa tatma'in, wa taf'al zalika fi salatika kulliha atau kama qala. Imam Syafi'i kata semayang hak paling basic, kamu angkat takbir, kamu baca Fatihah, kamu rokok, tamakninah sekejap, kamu i'tidah, tamakninah sekejap, kamu sujud, tamakninah sekejap, kamu duduk antara dua sujud, tamakninah sekejap, kamu sujud lagi sekali, tamakninah sekejap, dan membuat begitu setiap rakaat solatmu. Jadi semayang lah. Kalau macam tu semayang syak pun 2 minit je ingat kot. Cuba buat hak paling basic sekali. Berdosa Ustaz? Berdosa apa? Semayang juga, cuma hak paling basic lah. Kan? Tak baca tasbih subhana rabbiyal azim, tak baca. Sami Allahu liman hamidah pun tak baca. Naik gitu je. Zikir-zikir hak wajib dibaca Fatihah. Kan? Dengan tasyahud lah. Tasyahud akhir. Hak lain semata-mata bergerak takbir tidak apa tidak. Kalau hak paling basic lah. Jadi tidak banyak lah ya. Sama juga dalam hak awal wudu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut hak basic saja. Macam semayang lah. Dalam banyak-banyak perbuatan semayang yang Allah Taala sebut dalam Quran hanya 3 perbuatan saja. Pertama ialah qiyam, kedua ialah rakaat, ketiga ialah sujud. Hak lain-lain tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala in specific. Ya. Jadi samalah juga dalam hak awal ibadah yang lain. Kalau nak tulis, Allah Taala nak wahyukan semua dalam Quran, banyak Quran lah. Bukan sebanyak yang kita ada, mungkin lebih banyak lagi. Ya tak? Banyak kita ada pun kita baca pun tak habis-habis. Ya tak? Jadi balik pada yang tadi, itu ayat tentang berwudu ya. Mana dah tadi? Asalnya juga ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Fasuila Abu Hurairah wa mal hadas ya Abu Hurairah, faqala fusa au durat. Ya. Abu Hurairah kata lah, Sahih Bukhari dan Muslim, daripada di mana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak terima solat seseorang kamu sehingga dia berwudu jika dia berhadas. Jadi sahabat dia tanyalah, wahai Abu Hurairah, hadas tu apa? Abu Hurairah kata fusa au durat. Fusa pun kentut juga, durat pun kentut juga. Bezanya fusa ni, fusa kentut tak ada bunyi, durat kentut ada bunyi. Itu beza dia. Jadi asal kentut je mesti wudu. Di samping yang lain-lain banyak lagi, tapi yang Abu Hurairah sebut fusa au durat saja. Kentut yang berbunyi ataupun yang tidak berbunyi. Dalam hadis yang lain daripada Ibnu Umar, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Kata Ibnu Umar, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Allah Taala ataupun Muslim, Allah Taala tidak menerima solat seseorang itu tanpa dia bersuci, sama ada wudu, sama ada mandi wajib. Dia mesti bersuci dulu. Jadi telah ijma' akan para ulama keseluruhannya bahawa Allah Ta'ala tidak menerima semayang seseorang itu melainkan setelah dia berwudu. Berwudu. Jadi wajib. Dan Al-Imam Ibnu Muzir telah menukilkan dalam buku ijma' beliau bahawa telah ijma' seluruh para ulama bahawa tidak diterima solat seseorang itu ataupun tidak sah solat seseorang itu melainkan setelah dia berwudu, idza wajada sabila ilaiha, jika dia mampu atau dia boleh melakukannya.
Melainkan kalau dia tidak boleh melakukannya, barulah tidak wajib bagi hak dirinya. Ada orang tak mampu berwuduk ni kan. Orang yang diberi rukhsah untuk tayamum, dia tak wuduk, dia tayamum. Ataupun orang yang nak tayamum tak boleh, nak wuduk pun tak boleh. Dia panggil faqidut tahurain, orang yang tidak boleh melakukan kedua-duanya. Tak apa, dia semayang sekadar yang dia mampu. Kan, orang yang dipenjarakan, orang air pun tak ada, debu pun tak ada kan, tanah pun tak ada, jadi nak wuduk macam mana, nak tayamum macam mana? Jadi dia semayang setakat yang dia mampu lah. Dan tidak wajib qada lagi di sisi majoriti, dia semayang saja. Tapi idza wajada sabila ilaiha, bila dia mampu melakukannya, dia mesti kembali kepada yang asal. Itulah wajib berwuduk bila dia ingin melakukan solat. Tak kira solat wuduk, tak kira solat sunnah, apa-apa solat sahaja. Bahkan juga solat jenazah di sisi majoriti, sebab ada juga segelintir ulama yang kata sembahyang jenazah tak perlu wuduk. Dan dinisbahkan pendapat itu kepada sebahagian salafus soleh, termasuk sahabat Nabi SAW. Tak silap saya, ada yang kata tak perlu wuduk, bukan sahabat Nabi. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, tak silap saya Tabari pengarang tafsir tu ke atau Tabari mana, tapi dia Tabari dalam mazhab Syafi'i lah. Ada dinukilkan beliau berpandangan tidak wajib berwuduk bila nak solat jenazah. Tapi dia menyalahi keseluruhan ulama Islam yang kata asas semayang saja mesti berwuduk. Dan kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' ia telah diijma'kan. Maksudnya kalau ada pendapat yang kata tak wajib, dia tertolak sama sekali. Bismillah. Itu dia panggil definisi wuduk. Antara lain yang dimuatkan oleh ulama sebelum membincangkan tentang hak ehwal wuduk, fardu, sunat dan seumpamanya, beliau juga memasukkan fadilat wuduk. Dan ini berlaku dalam seluruh hak ehwal ibadah yang dibincangkan. Bila nak bincang bab wuduk, dia cerita dulu fadilat wuduk. Bila nak cerita bab semayang, dia cerita dulu bab fadilat semayang. Kerana kita tak boleh lari daripada fadilat seumpama ini, especially fadilat yang sabit dalam syarak. Ibadah-ibadah khususiyah seumpama ini, fadilatnya mesti ditekankan. Dan bukannya kerana kita beramal tu macam kita jadikan fadilat ni, orang kata apa, beramal kerana fadilat. Memang beramal kerana fadilat, nak fadilat lah, itulah maksudnya kan. Tapi kita tak nafilah, sebahagian golongan dia kata tak boleh beramal kerana fadilat. Saya pun tak faham. Ada seorang tu dia kata beramal kerana fadilat ni tak ikhlas lagi. Adalah seorang hamba Allah tu dalam YouTube. Dia kata beramal, dia ajar buku hikam. Biasalah ajar buku hikam kan. Tu saya tanya balik, saya kata apa perlu duk ajar ibadah yang kononnya tarah wali lah, duk ajar kau orang awam ni kan. Beramal dia kata kalau kerana syurga, kerana neraka, kerana fadilat, mana kalau ada lagi lah benda-benda seumpama itu, dia kata tak ikhlas lagi, malah dia masih jahil dan tidak makrifat akan Tuhan. Saya pun tulis, saya tanya balik kat dia. Saya bagi ayat Quran surah As-Sajdah ayat 16, saya bagi ayat yang lain, saya bagi hujah-hujah yang lain. Saya tanya kat dia, takkan beramal, takkan kalau ada nak kat syurga, nak kat neraka kan, fadilat ni jadi tak ikhlas kot. Siap dia kata jahil dan tidak makrifat akan Tuhan. Ini dipanggil ghulu lah, berlebih-lebihan. Maksudnya tidak sama sekali. Kerana memang bila kita beramal, kita kena ada dua sifat. Dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah ayat 16. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beribadah kepada Tuhan dia kena ada dua sifat. Pertama khauf, yang kedua tamak. Khauf ni makna khauf min azabillah, kata Imam Ibn Katsir. Tamak ni tamak fi sawabillah. Bila kita beramal mesti ada dua sifat. Pertama takut akan azab Allah, yang kedua nak akan balasan Allah. Mesti ada dua tu. Macam mana dia kata kan? Ini ibadah tahap wali dah ni. Apa faedah saya pun tak tahu. Tahap wali hak dia, aliran dia fikirlah. Kan? Mana mungkin benda yang bersabit dengan fadilat ni memang Quran yang bawa, hadis Nabi yang bawa. Tak jadi isu orang awam, orang bukan awam. Memang kita bila beramal kena dinyatakan fadilatnya kerana dia datang menerusi wahyu, dan memang Allah Taala nak begitu. Dan seseorang muslim memang perlu ada dua sifat. Takut kepada azab Allah, nak kepada balasan Allah, mesti.
Jadi kita tak boleh menafikan akal kepentingan fadilat-fadilat yang sabit dalam syarak. Tapi kita tak nafilah aliran-aliran kesufian ni, sufism sebagainya ada unsur melampau. Dia nak nafikan semua tu. Nak beramal betul-betul kerana Allah. Benda-benda ni jangan bagi nampak. Konon-kononnya ini adalah amalan orang-orang rabbaniyin, orang-orang solihin. Tidak sama sekali. Kalau dinukilkan dalam syarak, diwahyukan kepada Nabi, nak suruh kita tahu dan nak suruh kita nak lah benda tu, memang kita nak pun. Jadi tak timbul isu beramal kerana pahala, beramal kerana syurga. Memang beramal kerana pahala, tapi kerana nak syurga dan nak pahala tu lah. Bukan kita sembah pahala tu, tidak. Kan? Dalam konteks-konteks yang macam tu lah. Saya tanya dia, dia tak jawab. Dia duduk jawab, orang lain yang duduk baca tak apa-apa. Kan? Sufism pun banyak benda yang merepek, nak kena berhati-hati. Ada orang tu dia kata Ibn Taymiyah pun sufi. Yes. Kalau sufi yang mempraktikkan Quran dan Sunnah, saya kata Ibn Taymiyah adalah sufi. Saya baca banyak buku beliau. Malah majmuk fatwa dia yang 30 jilid tu tuan-tuan, ada orang buat satu buku tasawuf hanya merujuk kepada satu jilid saja, boleh buat satu buku tasawuf yang lain. Kan? Kalau dia ada buku 30 jilid buku majmuk fatwa, sebenarnya boleh ada 30 jilid buku tasawuf. Kalau orang karang boleh, sebab satu jilid buku beliau boleh karang satu buku tasawuf yang lain. Memang dia sufi, tapi sufi yang beramal dengan Quran dan Sunnah lah. Sufi yang merujuk kepada puncian jiwa, yang berasas kepada wahyu ilahi. Memanglah. Tapi bukan sufi yang merepek-repek lah. Sebab sufism ni ada dua, kan? Satu sufism yang betul-betul based on Quran dan hadis. Satu lagi sufism yang banyak bercakap benda repek-repek macam saya sebut tadi. Cerita pasal bab wali tak habis-habis. Dan saya pun nokkan di situ. Saya kata sufism ni memang perlu berhati-hati. Hadis palsu berlonggok dalam sufism. Melampau-lampau dalam agama berlonggok dalam sufism. Banyak benda yang perlu dilihat. Kan? Saya bukan anti sufism. Tapi dia kerana sufism, doa-doa rekaan, selawat rekaan semua mari dalam sufism. Fadilat-fadilat melampau semua mari daripada sufism. Cerita dia kalau belajar sufism tak tapih, memang akan menyeleweng daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pasal banyak benda yang merepek. Jadi, dan tak dinafikan sebahagian sufism juga boleh berasaskan juga daripada aliran yang lain. Orang kata boleh minta pada orang mati, itu semua daripada, kalau nak lihat ada juga daripada Syiah. Saya baca buku Khomeini, Kashful Asrar. Kalau nak ikut Syiah, standard dia tentu boleh minta dengan orang mati, bahkan boleh minta dengan pokok, dengan kayu, dengan batu, boleh minta. Alla ya'taqidu ilahan, as long as dia tak anggap benda tu Tuhan, boleh minta belaka. Bukan, kan? Nak tawasul dengan apa boleh belaka, as long as kita tak anggap dia Tuhan. Kata Al-Khomeini dalam Kashful Asrar. Yajuz at-talab minal hayyi wal mayyiti wal hajari wal syajari was sakhrah. Dia kata malam ya'taqid annahu ilah. Dia kata boleh minta dengan orang yang hidup, orang yang mati, kayu, batu, selagi mana dia tidak anggap benda itu Tuhan. Fa innaha wasilah, dia hanya wasilah. Tak sama ke? Lebih kurang kan? Konsep tawassul dia macam tu lah. Kan? Kita tak anti tawassul tu, tapi nak cerita ada perkara-perkara yang tidak bersandarkan kepada sunnah. Macam saya sebut dulu lah. Dia nak bagi harus minta dengan orang mati ni sampai Isra' dan Mi'raj tu, dia buat dalil tu. Penggunaan dalil tidak pada tempatnya yang betul. Banyak berlaku. Sebab tu kata Imam Musyatibi dalam Al-I'tisam, kadang-kadang dalil ni tak boleh pakai juga. Pasal setiap orang yang mendakwa sesuatu, kadang-kadang dia ada dalil masing-masing. Kan? Dan dia mari contoh-contohnya. Mazhab-mazhab selain daripada ahli sunnah, Al-Mu'tazilah, Al-Jabariyah, Al-Qadariyah, macam-macam. Depa semua ada dalil masing-masing. Dan dia bawa dalil satu persatu. Soalnya dalil itu betul ke? Kan? Dalil itu dah betul, tapi dia guna dalil itu tidak kena pada tempatnya. Al-istidlal fi ghairi mawdi'ihi. Menggunakan dalil tidak kena pada tempatnya. Sama lah macam tu pun. Nabi naik Isra' Mi'raj,
Nabi bercakap Nabi Musa suruh kurangkan semayang. Kan kita minta tolong dengan Musa tu, Musa kan dah mati. Oh, dia punya jauh, dia punya tu. Habis dikorek dalil, habis je guna dalil. Baik. Kat mana tadi ya? Sampai situ pergi ya. Nak isyak nak berhenti ya ni. Kat mana tadi? Syekh, kat mana Syekh? Gelak-gelak lah tak tahu kat mana. Kat mana tadi? Depan sikit. Fadilah tadi kan. Fadilah. Mesti cerita tentang fadilah bila berhubung kait dengan sesuatu ibadah. Kerana dia datang daripada wahyu dan memang disuruh untuk kita mengambil tahu dan kita nak benda tu. Orang Islam mesti nak fadilah. Tapi fadilah yang sahih lah. Dan kita tak nafi fadilah ni antara hadis yang terlalu daif dan palsu ialah hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah. Dan walaupun saya kira majoriti ulama mengharuskan hadis-hadis yang tidak sahih berkaitan fadilah, tapi mereka mensyaratkan hadis itu mestilah tidak terlalu daif dan tidak juga palsu. Kalau palsu memang wajib ditolak sama sekali. Tapi kalau sekadar daif, tidak palsu, tidaklah terlalu daif dan seumpamanya, masih harus. Walaupun ada jugalah setengah ulama yang tegas yang mana hanya mensyaratkan hadis-hadis yang sahih. Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki umpamanya, ahli tafsir yang terkemuka itu, dalam bukunya Ahkamu As-Sura menyatakan bahawa apa-apa yang dihubung kaitkan dengan agama mesti daripada nas yang sahih. Tak kira perkara-perkara yang bersabit dengan ahkam, hukum hakam, ataupun perkara yang bersabit dengan fadilat, targhib atau tarhib. Pasal apa kata beliau? Kata dia al-kullu syar'un. Semua adalah syarak. Dan syarak tidak boleh melainkan ia mesti datang menerusi nas yang sahih. Dan saya kira dia satu hujah yang bagus. Sementara sudah mencukupi hadis-hadis berkaitan fadilat amalan yang ada yang sahih. Sudah cukup. Macam kita kata zikir lah kan. Zikir pun sama juga. Zikir yang sahih yang dimuatkan dalam buku-buku zikir sebenarnya sudah memadai dan tak perlu kepada zikir-zikir yang tidak sahih. Bahkan zikir-zikir yang direka sama sekali tidak perlu. Sebab itu Al-Imam Ibn Alan bila dia syarah buku Al-Azkar Al-Imam Nawawi, dia kritik Al-Imam Nawawi. Nawawi kata boleh beramal dengan hizib-hizib dan juga zikir-zikir direka oleh para masyaikh. Dia kata laisa kazalik, bukan begitu. Fa inna fihi ma yakfi salik fi sa'ir awqatihi. Kata bukan begitu. Apa-apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi sudah memadai untuk salik, untuk orang-orang sufi dalam seluruh waktunya. Maksud tak perlu, kata beliau. Dan dia kritik lagi orang yang reka zikir, dan dia kata orang yang reka zikir ni adalah golongan-golongan yang ikut syaitan. Dan dia sebut awal lagi mukadimah, dia sebut tak kala Al-Imam Syafi'i menyatakan wa afdal halil abdi halu zikrihi lillah rabbil alamin wa ishtighalihi bil azkaril waridah an rasulillah. Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar mukadimah tu, dia kata sebaik-baik hamba ialah hamba yang sentiasa berzikir kepada Tuhannya dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Alam pun nukil dia kritik puak-puak yang mereka zikir. Dia kata zikir-zikir telah disuruh oleh Allah, telah diajarkan oleh Allah kepada nabinya, dan Nabi telah mengajar kepada umatnya. Dan di sinilah berlaku halah daripada syaitan, di mana syaitan mewujudkan orang-orang yang sentiasa mereka zikir, sehingga mereka telah menyibukkan diri dengan zikir-zikir orang-orang berkenaan dan telah melupai akan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinukil kalam Al-Imam Ibn Ayyad dan beberapa ulama salafus soleh yang lain. Dan dia juga kritik Al-Imam Nawawi yang membenarkan beramal dengan zikir-zikir para masyaikh. Masyaikh sufi lah ni, yang suka duk reka zikir ni. Kalau masyaikh hadis tak reka, masyaikh tafsir tak reka. Masyaikh ni makna tok guru lah kan. Biasanya daripada sufism, daripada sufi, dia akan reka zikir, reka doa, reka hizib, reka selawat. Dia tak perlu sama sekali. Dia tidaklah menyesatkan, tapi dia kata tak perlu sama sekali, kerana telah memadai apa yang ada dalam kedua-duanya.
Jadi fadilat kan, ada banyak fadilat wudu. Antaranya ialah wudu ni tuan-tuan, dia separuh iman. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim pada Abi Malik Al-Ash'ari, at-tuhur syatrul iman. Ada panjang lagi hadisnya. Kata Nabi, bersuci ni ada separuh pada iman. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kata tanda keimanan seseorang itu adalah apabila ia menjaga wudu. Dalam hadis Abi Daud dan Imam At-Tirmizi ataupun Ibnu Majah daripada Sauban, kata Nabi, la yuhafiz ala wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga seseorang itu akan wudunya melainkan dia adalah orang yang benar-benar beriman. Sebab itu kita bukan hanya berwuduk kerana nak semayang. Kalau boleh kita jaga wuduk ni all the time, setiap masa. Kan? Sampai kita nak semayang pun dah tak perlu wuduk lagi. Saya most of the time bila nak semayang tak perlu wuduk. Pasal kita duduk ada dalam wuduk dah. Kan? Pagi dah wuduk Zuhur, nak semayang, semayang lah. Dah ada wuduk. Dah tak? Lagi mengampunkan dosa. Sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada ramai para sahabat, antaranya dalam hadis Abi Hurairah, di mana kata Nabi, bila kita basuh muka, keluar dosa kut muka, hatta kut mata kita. Pasal mata kita pun banyak benda tengok benda yang tak baik. Idza tawadda al-'abdul muslim faghassala wajhahu kharajat kullu qati'atin min wajhihi nazara bi'ainiha ma'al ma' aw akhir qutri ma'. Kata Nabi, bila seorang tu basuh mukanya, bila seorang mukmin berwuduk, dia basuh muka, keluar dosa daripada mukanya sehingga daripada mata-matanya yang dia telah gunakan untuk melihat benda yang tidak baik, sehingga gugur bersama air-air yang terakhir sekali. Bila kita basuh muka, duk meniti-meniti, dia turun sekali tu sampai titisan air yang terakhir. Kan? Waktu kita basuh banyak guna air tu pun nak suruh niti banyak tu. Tak, kan? Basuh biasa je. Cuma titisan-titisan itu dia gugur bersama dengan dosa-dosa kita. Sama juga Nabi kata bila dia basuh tangannya, idza ghassala yadayhi ila mirfaqaihi kharajat kullu khati'atin kanat batashat ha yadahu ma'al ma'u akhir qutrin ma'. Bila dia basuh tangannya, dosa akan berguguran bersama dengan air-air sehingga titisan air yang paling akhir sekali. Dan samalah sampai akhir, hatta kharaja naqiyyan minaz zunub, sehingga Nabi kata bila dah habis wuduknya, sucilah ia daripada dosa. Cuma majoriti ulama kata dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kerana dosa-dosa yang besar tidak terhapus melainkan dengan taubat nasuha. Ini dosa-dosa yang kecil lah. Dosa kita tengok benda tak baik, kita dengar benda tak baik, kita mengumpat orang. Mengumpat orang dosa besar ke dosa kecil? Satu sisi dia macam dosa kecil, satu sisi dia macam dosa besar. Sebenarnya dia melihat kepada natijah umpatan yang kita lakukan. Kalau dia boleh menghasilkan sesuatu lebih buruk, dia jadi dosa besar. Tapi umpatan-umpatan biasa yang tidak mencapai tahap berkenaan, sikit-sikit dia jadi dosa yang kecil. Dan dia boleh terhapus kadar kita beristighfar untuk orang yang kita umpat. Bila kita mengumpat seseorang sehingga menghasilkan natijah yang buruk, kesan-kesan yang tidak baik selepas itu, of course lah kita kena minta halangan Tuhan dia. Tapi kadang-kadang kita bercakap, kita sentuh orang tu, sentuh orang ni, as simple as that. Takkan nak pergi minta maaf dengan Tuhan dia juga kot. Sementara kita telah bertaubat, jatuhlah air muka kita. Betul tak? Ke tak betul? Kita beristighfar untuk orang yang kita umpat itu. Ya Allah, aku dah sebut benda tak baik tentang fulan bin si fulan, ampunkanlah dia ya Allah. Dia jadi kafarah. Dan ada hadisnya, dan ini disebut oleh Syekh Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, di mana umpatan-umpatan yang kecil kita ada tersebutlah. Dah kita kalau bercakap sedap sangat kan, tersentuh peribadi seseorang, as simple as that. Jadi kita minta ampun orang yang kita sebut berkenaan, dia akan jadi kafarah. Saya tak ingat hadis tu, tapi dari sudut sanad hadis tu dia dhaif sebenarnya. Tapi salah satu cara untuk kita orang kata berlepas dirilah daripada umpatan-umpatan seumpama itu. Kita ada tersebut kan. Dengan syarat kita juga telah beristighfar dan telah bertaubat. Jadi tak perlulah kita pergi jumpa tuan dia nak minta maaf. Aku semalam ada ngumpat engkau. Jatuhlah air muka kita ya tak? Kita dah bertaubat. Itu salah satu caranya. Tapi sebaik-baiknya minta ampun juga, especially kalau kita mengumpat kau-kau punya. Itu tak boleh lagi lah. Kena minta halal daripada tuannya. Seumpama disebut oleh Imam Nawawi dan Riyadhus Salihin, dosa kita dengan orang ni dia tak lepas. Fa in kana ribatan
fastahallahu minha. Kalau dia umpatan, dia mesti minta halal daripada tuannya. Umpatan ni nak tengok juga. Kalau kita sentuh sikit-sikit tu, tak perlulah kita minta ampun daripada tuannya. Boleh kita sekadar istighfar kepadanya. Tapi kalau lebih-lebih, kena minta ampun jugalah, ya. Terutama jika dia mencapai tahap namimah, hasutan, boleh menghasilkan pergaduhan, itu of course lah kena minta ampun, ya. Lagi menghapuskan dosa, masuk syurga. Man tawadda nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'atain la yuhaddis fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Hadis Uthman bin Affan, kita akan baca hadis ni dalam tata cara wudu. Hadis terpenting wudu, hadis Uthman bin Affan dengan hadis Abdullah bin Zaid. Bila dia berwudu, dia kata macam inilah Nabi berwudu, dan Nabi kata siapa-siapa yang berwudu macam aku berwudu, Nabi kata kemudian dia sembahyang 2 rakaat, dia khusyuk, akan terampun dosanya yang telah lalu. Dan banyak lagi lah saya ingat fadilat-fadilat yang lain. Dan antara fadilat penting juga ialah bila kita berwuduk, tuan-tuan, wajah kita akan bercahaya. Kat dunia, kat akhirat tu, kat dunia ni tak tahulah kot. Ada orang dia berwuduk juga biasa, dia tak cahaya pun. Kat akhirat of course dia bercahaya. Pasal Nabi sebut dalam banyak hadis, kalau tidak mutawatir sekalipun, dia amat-amat masyhur, sahih, daripada ramai orang sahabat Nabi SAW, antaranya daripada Abu Hurairah, di mana kata Nabi SAW, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin, faman istata'a minkum an yutil ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi SAW, umat aku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, ghurran muhajjalin, mana anggota-anggota wuduk dia itu amat bercahaya, ya. Jadi sesiapa yang dapat melebihkan sikit tempat wuduknya itu, maka lakukan. Sebab itu majoriti ulama menggalakkan kita melebih-lebihkan sedikit tempat kita berwuduk. Kita basuh tangan yang wajib sampai ke siku, tapi lebihkan sikit sehingga pergelangan lengan, separuh lengan. Tapi jangan sampai ke bahu pula. Tapi ada juga ulama Syafi'i yang kata sunat sampai bahu tu. Tapi kita lebihkan sedikit. Kita basuh kaki sampai buku lali, lebihkan nisfis sak, separuh betis. Lebihkan. Di sisi majoriti, walaupun sebahagian tidak mensunahkan sedemikian. Pertama, karenanya tidak ada hadis Nabi bila berwuduk Nabi melebih-lebihkan. Tak ada. Yang kedua ialah yang kata jika kamu berwuduk lebih-lebihkanlah. Dia kata itu adalah kata-kata Abu Hurairah, dia bukan kata-kata Rasulullah SAW. Jadi dia kata tak perlu melebih-lebihkan, ya. Dan ini pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan sebahagian ulama yang lain. Jadi kata tak perlulah. Jadi kita boleh lebih-lebihkan dan juga boleh untuk tidak melebih-lebihkan. Nah, kalau kita semok-semok secara mendalam, saya ingat dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama yang kata tak perlu melebih-lebihkan. Tapi saya tak nafi, majoriti kata sunnah kita melebih-lebihkan. Nampak? Kemudian pada hari kiamat, antara cara Nabi nak kenal kita ialah dengan cahaya wuduk yang ada pada badan kita. Orang sebelum zaman Nabi wuduk juga, di sisi majoriti ada wuduk jugalah. Walaupun tak tahu in specific exactly adakah wuduk macam kita, tapi mereka juga ada cara wuduk mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ada banyak, antaranya hadis Ahmad daripada Abu Hurairah, dan saya kira majoriti ulama sebahagian ulama berpandangan sedemikian. Umat dulu juga ada cara wuduk mereka, tapi tak sama dengan wuduk umat Nabi Muhammad SAW, di mana wuduk kita bercahaya, dan itu yang membezakan kita dengan umat-umat yang terdahulu. Buktinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rif man lam ya'ti min ummatika ba'du. Ya Rasulullah, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika. Wahai Rasulullah, bagaimana kamu mengenali umatmu yang akan datang selepas daripadamu? Of course Nabi tak kenal, kan? Dan hadis ni juga dijadikan hujah bahawa Nabi ni tak ada yaqazah duk berjalan pergi jumpa orang tu, pergi jumpa orang ni, tak ada. Pasal Nabi tak kenal umat dia. Habis tu macam mana Nabi kenal? Kalau Nabi duk hidup, duk berjalan, jumpa orang tu, jumpa orang ni, kan? Dia kenal lah kita.
Tapi dia tak kenal. Nabi kata, aku kenal mereka dengan cahaya wudu. Ra'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjala baina zahrai khailin buhmin duhmin ala ya'rif khailahu qala bala ya Rasulullah fa innakum ya'tu yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu. Nabi kata, kalau orang tu ada dua kuda, ada satu kuda yang ada cahaya, ada sopak-sopak putih-putih pada kudanya, sama tak dengan kuda-kuda yang lain? Tak sama. Macam tu lah Nabi kata, aku kenal pada hari kiamat, di mana umatku dia datang pada kiamat seumpama sopak-sopak yang ada pada kuda. Kan ada kuda, ada kala dia ada kat dahi, ada kat lengan, ada kala-kala yang lain, kala putih tu. Itu dipanggil sopak pada kuda. Kenal tak? Kenal. Nabi kata macam tu aku mengenali akan umatku pada hari kiamat. Jadi itu yang membezakan. Dan ada banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain. Kita akan dipakaikan perhiasan pada hari kiamat. Banyak mana pakai perhiasan tu? Ikut wuduk kita. Tablughul hilyah minal mu'min haisu yablughul wudu. Kata Nabi lah hadis Muslim daripada Abi Hurairah, orang mukmin dia pakai perhiasan pada hari kiamat mengikut kepada dia berwudu. Dan ada banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain. Saya ingat ada beberapa quote yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kelebihan berwuduk juga, bila kita nak datang ke tempat solat, kita sudah bersiap sedia dengan wuduk, Allah Ta'ala memberi kita pahala yang penuh jika kita termis sesuatu jemaah. Dan Nabi SAW memang amat menggalakkan kita berwuduk di rumah sebelum kita nak keluar ke tempat solat. Sebab itu majoriti ulama menggalakkan kita berwuduk di rumah, dan mereka memakruhkan berwuduk di masjid di atas sunnah berkenaan. Jadi kita kalau boleh berwuduk di rumah baru kita datang. Dan bila kita berwuduk di rumah, kita datang sampai kita balik, Nabi kata la yazalu ahadukum fi salatihi hatta yarji'. Kamu sentiasa dalam keadaan solat sampai kamu balik, tapi dengan syarat berwuduk dulu. Kalau kita datang ke tempat solat tak berwuduk, kita tak dapat fadilat berkenaan. Tapi bila kita berwuduk, kita datang, daripada kita datang sampai kita balik, kita dalam keadaan solat. Jadi pahala semayang tu berterusan. Bukan hanya dapat pahala semayang masa kita semayang saja, tapi all the time, mana setiap masa. Jadi banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain, insyaAllah ta'ala. Next nanti kita masuk fardu wudu lah. Yang saya kira tak adalah perbahasan yang banyak fardu wudu. Sunat wudu ada sikit perbahasan, makruh wudu tak ada. Dia satu tajuk yang simple lah. Wudu ni tak banyak perbahasan. Ada soalan? Nak tanya apa-apa? Telanjang? Ambil wudu tanpa pakaian? Dia sebenarnya tidak berpakaian ataupun berbogel ni pun sebenarnya ulama ada dua pendapat. Pertama yang kata makruh. Yang kata makruh ni saya kira nak kata majoriti pun, saya kira sebahagian besar lah yang memakruhkan bila kita tidak berpakaian walaupun kita bersendirian. Kita nak mandi umpamanya, of course lah kalau duduk dalam rumah tak pakai baju selai benang kan, makruh lah. Tapi segelintir masih mengatakan harus. Pasal apa dia kata makruh tu? Pasal memang ada hadis antaranya dalam Sunan Abi Daud daripada Bahas bin Hakim, di mana dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, auratuna manati minha wa manazar. Kata Rasulullah, aurat kami, mana yang kami kena menutupi dan mana yang kami kena beringat akan dia. Nabi pun kata ihfaz aurataka illa min zaujatika au macam Nabi kata ihfaz aurataka illa min zaujatika au ala yaminik. Nabi kata jagalah wudu'mu melainkan kepada isterimu ataupun di kalangan hamba sahayamu. Kan? Kemudian dia kata ya Rasulullah, ahaduna law kana khalian, wahai Rasulullah, seseorang itu bila dia duduk seorang-seorang, Nabi kata Allahu ahaqqu ayustahya minhu minan nas. Allah Ta'ala lebih berhak untuk kamu malu daripada manusia. Maksudnya walaupun kita bersendirian dalam rumah ke, dalam bilik air ke,
Bahkan mandi memang ada nas yang menggalakkan kita pakai kain. Mandi makna tak bogel lah, mana mandi tu. Jadi di atas hadis itu, dan mungkin lagi ada hadis yang lain, memang makruh kita tidak berpakaian walaupun seorang-seorang, tapi tidaklah haram. Tapi syaitan api ada juga segelintir lah yang kata haram, dan ini disebut oleh Az-Zuhaili dalam Muqtamad Mazhab Syafi'i. Sebagai ulama Syafi'i mengharamkan kita tidak mengenakan satu pakaian walaupun berada di sendirian. Tapi sekian majoriti memakruhkan sahaja. Ada sebagian ulama dia membeza-bezakan. Kalau tak ada keperluan, makruh. Tapi kalau ada keperluan, dia jadi harus. Umpama bila kita nak mandi, tak pakai baju langsung, sunatlah kita pakai kain basahan. Tapi kalau kita bogel terus, sebagian mengharuskan pasal ada keperluan, kan? Sementara mereka merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, tak silap saya, di mana Nabi Ayub alaihissalam dia mandi bogel. Sama juga dengan Nabi Musa alaihissalam juga dalam Sahih Bukhari, tak silap saya dalam Sahih Bukhari, dia pun mandi bogel. Di mana orang Yahudi kata dia ni ada kudis. Satu hari dia mandi bogel, baju dia letak atas batu. Tiba-tiba batu tu berjalan, bawa lari dia punya baju. Sehingga dia kejar baju dia dalam keadaan bogel. Sehingga orang Yahudi lihat tubuh badan Nabi Musa alaihissalam. Lantas mereka pun kata, Musa tak ada kudis, Musa tak ada kudis. Allah Ta'ala nak tunjuk orang Yahudi tu. Jadi cerita dia, Musa mandi bogel, kan? Dan Nabi sebut benda tu dalam keadaan Nabi tidak menegurnya. Tak adalah Nabi kata kena mandi pakai, kan? Dan dia termasuk dalam kaedah usulul fiqh, dia panggil syar'u man qablana. Apa-apa yang Nabi sebut tentang umat terdahulu, jika Nabi tak tegur, dia diguna pakai dalam syariat kita. Nabi sebut Nabi Ayub mandi uryanan, tak pakai baju. Nabi Musa pun mandi uryanan, berbogel. Jadi syariat tu diguna pakai. Jadi dia kata harus jika ada keperluan, seperti kita nak mandi atau seumpamanya. Tapi kalau tak ada hajat atau keperluan apa-apa, makruh berdasar kepada hadis Bahas bin Hakim tadi. Jadi bogel sahaja tak boleh lah. Kalau elakkanlah, elakkan. Tapi kalau dalam bilik air, saya lebih cenderung kepada harus lah. Tapi tak dinafikan, ulama sepakat sunnah kita pakai basahan, tapi mereka tak sepakat adakah makruh atau tidak jika kita berbogel. Jadi sebahagian besar kata makruh, segelintir masih mengharuskan. Di atas hadis-hadis berkenaan dan juga kaedah usul fiqh lah, macam-macam kan. Jadi rilah lah di situ. Boleh? Selamat kain basahan lah, kan? Itu lebih selamat, dan lebih sunnah, lebih digalakkan. InsyaAllah ta'ala. Jadi aku lakukan azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.